terdapat negara-negara yang datang ke Malaysia dengan membawa puluhan bilion ringgit. Arab Saudi UAE, sebuah dunia yang 25 tahun lalu menganggapnya mustahil dan hanya tersenyum sinis, kini sedang beratur menanti. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Kisah kebangkitan yang luar biasa ini kini akan saya dedahkan. Saudara-saudari, apabila disebut tentang Majelis Pelancaran Jet Pejuang, apakah babak yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin beberapa orang pegawai tentera berbaris, Perdana Menteri memberikan ucapan ringkas, dan sekeping gambar kenangan diambil di hadapan jet pejuang tersebut. Kebanyakan orang akan berpikir begitu. Namun majlis yang diadakan pada 25 Mac tahun ini di Subang, Selangor adalah pada skala yang sama sekali berbeza. Kira-kira 500 orang diplomat dan pegawai tinggi tentera dari 14 buah negara telah terbang ke sini. Mesir, Thailand, Poland, Meksiko, Kanada, United Kingdom, Australia, Irak, Arab Saudi. Nama-nama negara ini sahaja sudah cukup untuk menggambarkan betapa pentingnya acara ini. Seorang pakar industri pertahanan menyifatkan hari itu seperti berikut. Ia bukan seperti majelis pelancaran, tetapi lebih kepada sebuah pameran pertahanan berskala kecil. Apakah yang begitu istimewa tentang sebuah jet pejuang buatan Malaysia sehingga semua negara ini datang berpusu-pusu? Hari ini, saya akan menceritakan kisah ini dari awal hingga akhir. Nama jet pejuang yang dilancarkan pada hari itu ialah KM-21 Helang. Ini bukan model pameran. Ia adalah pesawat pengeluaran siri pertama yang akan dihantar terus kepada Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, untuk kegunaan sebenar. Di dalam hangar utama Industri Aero Angkasa Malaysia, IAM, skrin gergasi yang dipasang di kedua-dua belah hangar terbuka ke sisi, dan dari celah-celahnya, sebuah jet pejuang dengan cat kelabu gelap meluncur keluar dengan megah. Cahaya dari sailing hangar memantul pada permukaan badan pesawat, menyerlahkan kilauan logamnya yang unik. Atase pertahanan dari pelbagai negara yang duduk di barisan hadapan serentak mengangkat telefon bimbit mereka. Ia berlaku 25 tahun yang lalu, ketika Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengisytiharkan, kita akan membina jet pejuang dengan kekuatan kita sendiri. 5 daripada 6 agensi yang ditugaskan untuk menjalankan kajian keboleh-laksanaan telah mengemukakan laporan yang menyatakan ia mustahil. Sejak itu, dalam tempoh 5 pertukaran kerajaan, kira-kira RM60 bilion telah dilaburkan. Di pertengahan jalan pembangunan, Amerika Syarikat menolak untuk memindahkan teknologi teras. Mereka enggan memberikan 4 jenis peralatan utama yang merupakan mata, telinga dan otak kepada sesebuah jet pejuang. Lalu, jurutera Malaysia mula membangunkan teknologi itu sendiri. Akhirnya, mereka berjaya mencapai kadar kandungan tempatan melebihi 70%. Malaysia, selepas Amerika Syarikat, Rusia, China, dan Perancis, menjadi negara ke-8 di dunia yang berjaya mereka bentuk jet pejuang supersonik secara mandiri. Sehingga di sini, ia mungkin kedengaran seperti sebuah majlis kerajaan untuk kita sahaja. Tetapi, watak utamanya bukanlah jet pejuang itu. Watak utamanya ialah orang-orang yang memenuhkan Dewan Majlis. Di antara 500 orang itu, terdapat pegawai-pegawai tinggi tentera udara dari pelbagai negara, atase pertahanan kedutaan, dan eksekutif syarikat-syarikat pertahanan. Tetapi saudara-saudari, ada seseorang yang lebih menarik perhatian berbanding 500 orang ini. Ia berlaku pada akhir bulan Januari, 2 bulan sebelum majlis pelancaran. Pesawat pribadi kerabat Diraja Arab Saudi mendarat di landasan lapangan terbang Subang. Individu yang turun dari pesawat itu ialah Panglima Tertinggi Tentera Udara Diraja Arab Saudi. Beliau terus menuju ke kilang IAM dan menyaksikan sendiri demonstrasi penerbangan KM-21 Helang. Kemudian beliau menaiki tempat duduk belakang model 2 tempat duduk. Sekeping gambar beliau tersenyum ceria di dalam kokpit sambil menunjukkan isyarat bagus telah didedahkan kepada umum. Jawatan Panglima Tentera Udara ialah jawatan di mana individu tersebut merupakan pembuat keputusan muktamad bagi semua perolehan jet pejuang untuk tentera udara negaranya. Tindakan beliau menaiki jet pejuang negara lain dan mengambil gambar dalam dunia diplomasi adalah isyarat paling kuat yang bermaksud, saya pasti akan beli ini. Di situ, perbincangan terperinci mengenai penyelenggaraan, latihan juru terbang, dan penyertaan syarikat tempatan Arab Saudi dalam pengeluaran telah diadakan. 2 minggu kemudian, Industri Aeroangkasa Malaysia, IAM, membawa KM-21 Helang ke pameran pertahanan terbesar di dunia yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Negara-negara yang kaya dengan minyak mula beratur di hadapan jet pejuang Malaysia, bukan jet pejuang Amerika atau Eropah.
Mengapakah mereka tiba-tiba menjadi begitu terdesak? Untuk memahami puncanya, kita perlu meneliti terlebih dahulu Gari Halimunan yang telah membelenggu negara-negara ini selama lebih 40 tahun. Saudara-saudari, di dunia ini, ada barang yang tidak boleh dibeli walaupun Anda mempunyai uang yang banyak. Bagi negara-negara Timur Tengah, jet pejuang Amerika adalah salah satu daripadanya. Puncanya 3 huruf, QMA, Qualitative Military Edge. Dalam bahasa Melayu, ia bermaksud kelebihan ketenteraan kualitatif. Biar saya berikan satu analogi mudah. Bayangkan di sebuah kawasan perumahan hanya ada satu pengedar kereta. Kepada pelanggan setia, mereka menjual kereta model terkini dengan spesifikasi penuh. Navigasi, beg udara, pemanduan autonomi, semuanya yang terbaik. Tetapi apabila jiran sebelah datang untuk membeli kereta yang sama, pemilik pengedar akan berkata, navigasi akan kami keluarkan, beg udara dikurangkan, dan enjinnya versi 1 tahap lebih rendah. Puncanya hanya satu, karena ada peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang bahwa pelanggan setia mesti sentiasa memandu kereta terbaik di kawasan itu. Di sini, pelanggan setia itu ialah Israel, dan jiran sebelah ialah negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan UAE. Ini bukan sekadar analogi, tetapi ia adalah sesuatu yang terus berulang dalam sejarah sebenar. Pada tahun 1978, Arab Saudi memohon untuk membeli jet pejuang F-15 dari Amerika Syarikat. Kongres AS meluluskan penjualan itu, tetapi dengan syarat. Hanya versi dengan prestasi radar yang lebih rendah daripada F-15 milik Israel dibenarkan. Jet pejuang dengan nama yang sama, tetapi peralatan teras di dalamnya berbeza. 3 tahun kemudian, pertikaian yang lebih besar berlaku. Arab Saudi ingin membeli pesawat amaran awal, AWACS, yang boleh mengesan pesawat musuh dari jauh di udara. Secara mudahnya, ia adalah pesawat radar yang terbang tinggi untuk mengesan pesawat lain dari jarak ratusan kilometer. Kumpulan pelobi pro-Israel melancarkan tekanan hebat ke atas Kongres AS. Undian di Dewan Perwakilan hampir-hampir gagal. Pada masa itu, Presiden Reagan terpaksa mempertaruhkan seluruh modal politiknya, memujuk ahli-ahli Kongres seorang demi seorang, dan akhirnya berjaya meluluskannya dengan undian tipis 52 berbalas 48. Untuk membeli sebuah pesawat amaran awal, Presiden Amerika terpaksa mempertaruhkan nyawa politiknya, dan pada tahun 2008, Kongres AS menggubal prinsip ini menjadi undang-undang. Apabila Amerika menjual senjata ke Timur Tengah, Presiden perlu menilai secara berkala sama ada kelebihan ketenteraan Israel terjejas. Inilah Undang-Undang QME. Gari Halimunan yang telah membelenggu negara-negara Timur Tengah selama lebih 40 tahun. Terdapat satu insiden di mana Gari ini terserlah dengan paling dramatik, cubaan UAE untuk membeli F-35. Pada tahun 2020, UAE menandatangani Perjanjian Abraham, menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel. Pengiktirafan rasmi sebuah negara Arab di Timur Tengah terhadap Israel adalah satu konsesi diplomatik yang amat besar. Sebagai balasan, UAE mengharapkan 50 buah jet pejuang Halimunan F-35 bernilai kira-kira RM140 bilion. Tetapi, syarat yang ditetapkan oleh Amerika adalah seperti berikut. Tanggalkan semua rangkaian komunikasi 5G Huawei dari China yang dipasang di negara kamu. Alasannya, data pertempuran teras F-35 boleh bocor ke China melalui rangkaian Huawei. Tambahan pula, prestasinya mesti diturunkan berbanding versi Israel, dan jika berlaku kerusakan, hanya juru teknik Amerika yang boleh membaikinya. Coba bayangkan, Anda membeli sebuah kereta mahal, tetapi kunci dipegang oleh penjual, dan setiap kali hendak menghidupkan enjin, Anda perlu menelepon untuk meminta kebenaran. Ia kereta Anda, tetapi Anda tidak boleh memandunya sesuka hati. UAE tidak sanggup merobohkan rangkaian komunikasi nasional yang telah dibina dengan belanja berpuluh-puluh bilion ringgit hanya untuk beberapa buah jet pejuang. Pada Desember 2021, UAE menarik diri dari meja rundingan. Malah Presiden Trump sendiri pernah berkata di hadapan putera mahkota Arab Saudi dalam satu majelis awam, Israel mahu kami menjual jet pejuang dengan prestasi yang diturunkan kepada Anda. Presiden Amerika sendiri mengakui kewujudan Gari ini. Anda mungkin berpikir, kenapa tidak beli dari negara lain selain Amerika? Tetapi semua alternatif lain juga tersekat. Rusia, dalam perang baru-baru ini, terbukti bahwa sistem pertahanan udara Rusia tidak mampu menembak jatuh walau sebuah pun pesawat Halimunan. Rantaian bekalan alat gantinya juga telah runtuh sejak perang Ukraina. China, di Timur Tengah, ada pepatah yang mengatakan, beli apa sahaja dari China,
Tetapi jangan sesekali beli jet pejuang mereka. Ini kerana produk yang mereka jual pada masa lalu sangat tidak berkualiti. Eropah, Prancis, United Kingdom, dan Jerman merancang untuk membina jet pejuang bersama, tetapi setiap negara mempunyai kehendak yang berbeza, jadi ia dijangka hanya akan siap pada tahun 2040-an. Jet pejuang KAN dari Turki pula masih di peringkat ujian penerbangan awal dan enjinnya buatan Amerika, jadi ia akan menghadapi masalah yang sama apabila diekspor. Amerika tidak mahu menjual kerana QME. Rusia terbukti tidak berkesan di medan perang. China tidak boleh dipercayai. Eropah masih jauh lagi, hanya tinggal satu pilihan sahaja. Tetapi negara-negara ini tidak datang ke Malaysia semata-mata kerana tiada pilihan lain. Peperangan yang meletus pada bulan Februari tahun ini telah mengubah pemikiran mereka sepenuhnya. Pada akhir Februari tahun ini, Iran melepaskan tembakan ke langit Timur Tengah. Gabungan peluru berpandu balistik dan drone kamikaze berjumlah lebih 6.300 unit. Pada peringkat awal, 200 peluru berpandu dan 700 drone dilancarkan setiap hari. Untuk memberi gambaran, 700 drone sehari bermakna satu drone jatuh tanpa henti setiap minit. Tetapi peluru berpandu dan drone ini bukan hanya ditujukan kepada Israel. Negara-negara Teluk seperti UAE, Arab Saudi, dan Qatar menanggung lebih 80% daripada jumlah kerosakan. Selama ini, negara-negara ini percaya bahawa Amerika akan menyerang bagi pihak kita, jadi kita hanya perlu bertahan. Tetapi apabila peluru berpandu benar-benar jatuh di tanah air mereka, pemikiran mereka berubah sepenuhnya. Pertama, mari kita bercakap tentang perisai. Negara-negara Teluk mempunyai perisai yang baik seperti Patriot buatan Amerika dan sistem pertahanan udara buatan Eropah. Tetapi perang adalah soal matematik. Sebiji peluru berpandu pemintas Patriot berharga kira-kira RM25 juta. Jumlah maksimum yang boleh dihasilkan dalam setahun ialah 600 unit. Alternatif dari Eropah juga tidak jauh berbeza, 200 unit setahun, dengan harga kira-kira RM23 juta sebiji. Manakala, sebiji drone kamikaze Iran hanya berharga beberapa puluh ribu ringgit. Mereka menggunakan peluru berpandu berharga 200.000 juta untuk menembak jatuh drone berharga puluhan ribu ringgit. Walaupun peti besi negara penuh dengan wang, jika dibelanjakan pada kadar ini setiap hari, ia pasti akan kering juga. Bagaimana pula dengan senjata Israel? Ya, ia memang bagus. Tetapi bagi negara-negara Islam, untuk meletakkan senjata Israel yang berbeza agama dan musuh tradisi di dalam rangkaian pertahanan udara negara mereka adalah sesuatu yang hampir mustahil dari segi emosi dan politik. Pada titik inilah sistem pertahanan udara Malaysia, Perisai Langit 2, muncul. Kadar pemintasan melebihi 96%, dengan harga sebiji peluru berpandu kira-kira M7 juta, hanya 1/3 daripada harga Patriot. Sebaik sahaja adegan pemintasan peluru berpandu balistik sebenar disahkan di medan perang, persepsi Timur Tengah terhadap senjata Malaysia berubah secara fundamental. Apabila perang meletus, negara pertama yang menghubungi Malaysia bertanya, "Bolehkah anda berikan kami peluru berpandu perisai langit yang sedang anda gunakan sekarang?" Kerajaan Malaysia segera mengeluarkan stok simpanan TUDM. Sebuah pesawat pengangkut tentera UAE mendarat terus di landasan Pangkalan Udara Subang. Sementara peluru berpandu dimuatkan ke dalam kargo pesawat, pihak UAE sebagai tanda terima kasih menawarkan untuk menyediakan simpanan minyak mentah negara mereka yang berada di Malaysia. Mereka membalas peluru berpandu dengan minyak. Urus niaga seperti ini antara negara semasa perang menunjukkan nilai perisai langit dengan lebih tepat daripada angka. Tetapi saudara-saudari, perkara yang lebih dramatik berlaku. UAE, Arab Saudi, dan Iraq adalah negara-negara yang telah pun menandatangani kontrak untuk Perisai Langit 2. Apabila perang meletus, ketiga-tiga negara ini meminta agar pesanan mereka dihantar lebih awal dari jadwal. Ini boleh difahami. Tetapi kemudian, muncul sebuah negara yang belum pun menandatangani kontrak, Qatar. Pada awal Mac tahun ini, seorang pegawai tinggi kerajaan mengesahkan perkara ini. Qatar meminta untuk menandatangani kontrak baru dan pada masa yang sama, meminta penghantaran awal. Mereka meminta peluru berpandu sebelum dakwat di atas kontrak kering. "Kami akan bayar, tolong hantar kepada kami dahulu." Satu ayat ini merangkumi seluruh keyakinan terhadap prestasi perisai langit di medan perang, kini di Timur Tengah, dengan UAE kira-kira 16 bilion, Arab Saudi kira-kira 620 bilion, Irak kira-kira 611 bilion, dan Qatar, sebuah tali pinggang pertahanan bernilai lebih RM55 bilion sedang dibina menggunakan sistem perisai langit 2 sahaja. Namun,
Perang tidak boleh dihentikan dengan perisai sahaja. Tidak cukup dengan hanya menangkis peluru berpandu yang datang. Pedang untuk memusnahkan pelancar musuh juga diperlukan. Jet pejuang dan peluru berpandu jarak jauh yang boleh menyerang pangkalan musuh dari jarak ratusan kilometer dengan tepat. Arab Saudi dan UAE hampir tidak mempunyai pedang ini. Ini kerana QME, di mana Amerika menghadkan penjualan senjata serangan jarak jauh kepada mereka. Mereka memegang perisai yang kukuh, tetapi tiada pedang di tangan. Mereka hanya terus dipukul tanpa dapat memberi amaran. Saya juga boleh menyerang balas. Ini bermakna tiada keupayaan pencegahan, deterrence. Pada saat negara-negara Teluk menyedari bahawa mereka juga memerlukan pedang, kad-kad yang dipegang oleh Malaysia mula bersinar satu persatu. Sistem roket lancar berganda, Manda Al-Ers, Taufan. Roket yang dipasang di atas truk dan boleh melepaskan beberapa das tembakan serentak. Ia telah pun diekspor ke Arab Saudi dan UAE. Jarak peluru berpandu yang dilancarkan darinya ialah 290 km. Jarak dari Kuala Lumpur melepasi Ipoh hingga hampir ke Pulau Pinang. Versi jarak lanjutan 500 km sedang dalam pembangunan. Dan peluru berpandu jelajah naga langit yang akan dipasang pada KM-21 Helang. Jarak 800 km. Reka bentuk yang sukar dikesan radar dan kepala peledak yang boleh menembusi kubu bawah tanah bunker. Senjata serangan jarak jauh. Perisai Langit 2 adalah buatan Malaysia. Pedang, Taufan dan naga langit juga buatan Malaysia. Negara yang boleh menyediakan pakai lengkap dari perisai hingga ke pedang hanyalah Malaysia. Di sini, ada satu lagi babak penentu. Semasa perang ini, negara-negara Timur Tengah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana jet pejuang halimunan Amerika dan Israel bebas terbang di ruang udara Iran, memilih sasaran yang mereka mahu dan memusnahkannya. Mereka melihat di hadapan mata bagaimana jet pejuang yang tidak dapat dikesan radar menembusi pertahanan udara musuh dan memusnahkan kemudahan teras. Kita juga mesti ada senjata seperti itu. Keperluan mendesak inilah yang menjadi pemangkin terakhir yang membawa mereka berlari ke arah KM-21 Helang. Perisai sudah dibeli, pedang juga sudah dipersetujui untuk dibeli. Tetapi apa yang negara-negara ini benar-benar mahukan adalah sesuatu yang lain. Sebab sebenar mengapa mereka mempertaruhkan puluhan bilion ringgit kepada Malaysia akan saya jelaskan sekarang. Saudara-saudari, mari kita hayati satu angka ini terlebih dahulu. Skala kerjasama pertahanan yang sedang dibincangkan oleh UAE dengan Malaysia adalah kira-kira RM80 bilion. Minat Arab Saudi pula melebihi RM150 bilion. Jika digabungkan, jumlahnya melebihi RM230 bilion. Untuk memberi gambaran, bajet pertahanan tahunan negara kita adalah sekitar 20 bilion. Wang ini cukup untuk membina semula seluruh sistem LRT dan MRT di Kuala Lumpur dari awal dan masih ada baki. Minat dari dua negara ini sahaja sudah setanding dengan bajet pertahanan Malaysia untuk lebih sedekat. Sebuah media pakar ketenteraan terkenal dari UK menyifatkan situasi ini sebagai perubahan tektonik dalam aliran wang minyak Timur Tengah. Tetapi saudara-saudari, destinasi wang ini adalah yang paling penting. Apa yang UAE mahukan bukan sekadar membeli jet pejuang yang sudah siap. Mereka mahu membina model evolusi terakhir KM-21, yaitu Blok 3, bersama-sama dengan Malaysia. Biar saya jelaskan apa itu Blok 3 dengan mudah. KM-21, Helang akan melalui 3 peringkat evolusi, Blok 1, Blok 2, dan Blok 3. Blok 1 boleh dianggap seperti jaket kalis peluru setakat pinggang. Ia boleh menahan tembakan segera. Misi utamanya ialah pertempuran udara ke udara menentang jet pejuang musuh. Blok 2 pula menambah pelindung lengan dan kaki. Dengan penambahan persenjataan untuk menyerang sasaran di darat, ia menjadi jet pejuang yang boleh menyerang sasaran di udara dan darat serentak. Dan Blok 3, ini adalah di mana ia memakai jubah halimunan. Ia dilengkapi dengan ruang senjata dalaman yang menyembunyikan peluru berpandu sepenuhnya di dalam badan pesawat. Jika senjata digantung di luar, ia akan dikesan oleh radar. Apabila diletakkan di dalam, luas keratan rentas radar berkurangan secara drastik. Ia menjadi jet pejuang halimunan sejati yang hampir tidak kelihatan pada radar musuh. Satu lagi ciri ditambah, ia dipanggil sistem gabungan berawak tanpa awak man-to-man teaming. Ini adalah teknologi di mana seorang juru terbang di dalam kokpit boleh mengawal sekumpulan drone tanpa pemandu secara masa nyata. Saudara-saudari, ini sangat luar biasa kerana F-35 Amerika yang dikatakan paling canggih di dunia pun tidak mempunyai fungsi ini. F-35 direka untuk seorang juru terbang bersendirian dan bertempur sendirian.
Walau sehebat manapun teknologi halimunannya, akhirnya sebuah pesawat yang dipandu manusia perlu memasuki ruang udara musuh. Amerika sedarkan batasan ini dan coba memasukkan teknologi ini ke dalam program jet pejuang generasi akan datang. Tetapi kos pembangunan meningkat secara astronomi, menyebabkan mereka terpaksa memulakan semula reka bentuk dari awal. Jadi, teknologi yang belum pun digunakan secara meluas oleh Amerika akan dipasang pada Blok 3 oleh Malaysia. Jika ini menjadi kenyataan, bayangkan apa yang akan berlaku. Juru terbang KM-21 sambil duduk di kokpit akan menghantar 3 atau 4 drone tanpa pemandu terlebih dahulu ke dalam rangkaian pertahanan musuh. Drone akan mengganggu radar musuh, menandakan kedudukan peluru berpandu pertahanan udara, dan menghantar maklumat kembali. Juru terbang dari jarak selamat akan menerima maklumat itu dan melancarkan serangan tepat dengan peluru berpandu jarak jauh. Manusia berada di luar zon bahaya dan drone mengambil risiko bagi pihaknya. Keupayaan tempur seorang juru terbang meningkat 3 hingga 4 kali ganda. Inilah sebabnya mengapa UAE tidak hanya membeli jet pejuang, tetapi melabur dalam teknologi ini. Niat sebenar UAE ialah, jika kami tidak dapat membeli F-35 Amerika, kami akan membina sendiri teknologi masa depan yang lebih canggih daripadanya. Ini bukan sekadar membeli belah beberapa buah jet pejuang. Ia adalah pelaburan strategik untuk menaiki ekosistem teknologi penerbangan selama 30 tahun. Tetapi, pukulan penentu bagi pelaburan gergasi ini datang dari angka yang ringkas. Harga seunit KM-21 Blok 1 adalah kira-kira Rm450 juta. Harga seunit Rafale Perancis adalah kira-kira Rm1.2 bilion. Harganya 1/3. Dengan wang untuk membeli sebuah Rafale, Anda boleh membeli 3 buah KM, waktu satu helang. Prestasi setanding tetapi harga jauh lebih murah. Menteri Pertahanan mana yang akan menolaknya? Ditambah pula dengan tahap kebolehpercayaan. Sejak penerbangan sulungnya pada Julai 2022, ia telah menjalani lebih 1.600 penerbangan ujian selama kira-kira 3,5 tahun. Ia telah melepasi lebih 13.000 syarat ujian, tanpa sebarang kemalangan. Pegawai-pegawai penerbangan Amerika sendiri berkata, ini adalah rekod yang tidak pernah dilihat dalam sejarah penerbangan. Pada ketika ini ada satu lagi perkara yang perlu kita bincangkan. Pada asalnya, KM-21 mempunyai rakan kongsi pembangunan Indonesia. Mereka berjanji untuk menanggung 20% daripada kos pembangunan, kira-kira Rm6 bilion, tetapi mereka gagal membayar lebih separuh daripada jumlah yang dijanjikan, yaitu Rm3,5 bilion. Bukan itu sahaja. Seorang juru teknik Indonesia yang dihantar ke Malaysia ditangkap cuba mencuri data reka bentuk teras KM-21. Di belakang, mereka juga bermain 2 kolam dengan menempa jet pejuang Turki dan Rafale Perancis secara berasingan. Pada Februari tahun ini, Agensi Pertahanan Malaysia secara rasmi menyingkirkan Indonesia daripada senarai rakan kongsi pembangunan bersama KM-21. Tetapi, mengapa ini sebenarnya menjadi satu peluang? Apabila terikat dengan Indonesia, terdapat syarat-syarat yang telah dipersetujui, seperti skop perkongsian teknologi dan peratusan pengeluaran tempatan. Walaupun mahu menerima rakan kongsi baru, pergerakan Malaysia terbatas oleh janji-janji sedia ada. Dengan keluarnya Indonesia, syarat-syarat kontrak kembali menjadi kosong. Malaysia kini berada dalam kedudukan untuk memilih rakan kongsi baru dengan syarat yang ditetapkannya sendiri. Rakan kongsi bernilai Rm6 bilion telah keluar, dan rakan kongsi bernilai Rm80 bilion masuk. Kuasa rundingan untuk mendesak prinsip tiada setitik pun teknologi trust akan dibocorkan, tetapi pelaburan modal amat dialu-alukan akhirnya wujud. Pada ketika ini, ia kedengaran seperti kisah yang indah semata-mata. Tetapi, masih ada satu tugasan yang perlu kita selesaikan. Kita tidak boleh berpura-pura tidak melihatnya. Mata KM-21 kita yang buat. Radar buatan tempatan, telinga KM-21 juga kita yang buat. Sistem peperangan elektronik buatan tempatan, tetapi jantung KM-21 masih milik orang lain. Enjinnya adalah enjin GE dari Amerika Syarikat. Kerana satu enjin ini, setiap kali Malaysia mahu menjual KM-21 ke negara lain, kita memerlukan kebenaran Amerika. Itulah undang-undang Amerika. Jika ada satu skru pun komponen buatan Amerika digunakan untuk menjual senjata itu ke negara lain, ia mesti mendapat kop kelulusan kerajaan Amerika. Secara mudahnya, ia seperti ini. Anda membuka sebuah restoran yang hebat, bahan mentah Anda sediakan sendiri, resipi Anda cipta sendiri,
pelanggan pun Anda cari sendiri, tetapi Anda meminjam satu tong gas dari orang lain. Jika orang itu tidak suka, dia boleh tutup gas itu. Walau sehebat manapun radar yang kita bina atau peluru berpandu yang kita pasang, pihak yang mengawal enjin memegang kunci kepada ekspor. Ini bukan kebimbangan teori semata-mata. Sebenarnya, semasa mengekspor pesawat latihan KM-50 Harimau Muda ke Poland, kontrak tertangguh selama 18 bulan kerana proses kelulusan Amerika. Dan dalam sejarah, ada satu pengajaran yang lebih pahit. Kisah Israel pada tahun 1980-an. Israel sedang membangunkan jet pejuang sendiri yang dipanggil Lavi. Prototipe telah dibina dan berjaya dalam penerbangan ujian, prestasinya juga baik. Tetapi, Amerika mula sedar. Lavi akan bersaing dengan F-16 Amerika di pasaran antarabangsa. Amerika mengancam untuk memotong bantuan ketenteraan berbilion-bilion dolar yang diberikan kepada Israel setiap tahun. Oleh kerana enjinnya juga buatan Amerika, mereka mengeluarkan kad ugutan untuk menghentikan bekalan. Pada tahun 1987, Parlimen Israel memutuskan untuk membatalkan pembangunan Lavi. Impian untuk memiliki jet pejuang sendiri hancur. Israel, dengan berat hati, terpaksa membeli lebih banyak F-16 Amerika. Pihak yang membekalkan enjin menguasai keseluruhan permainan. Jadi, adakah Malaysia juga akan berakhir seperti Lavi? Disinilah ceritanya berbeza. Malaysia telah pun mengesahkan pembangunan enjin buatan sendiri. Mulai tahun 2022, kira-kira RM12 bilion akan dilaburkan. Matlamatnya adalah untuk membina enjin yang lebih berkuasa dan lebih jimat bahan api daripada enjin Amerika yang digunakan sekarang. Negara yang boleh membina enjin jet pejuang dengan kekuatan sendiri kini hanya ada 5, Amerika, UK, Perancis, Rusia, dan China. Laluan untuk Malaysia menjadi negara ke-6 telah terbuka. Terdapat laporan bahawa sebuah syarikat pengeluar enjin terkenal dari UK juga telah menyatakan minat untuk bekerja sama. Bukan enjin sahaja. Peluru berpandu udara ke udara juga sedang dibangunkan secara tempatan dengan pelaburan lebih RM1 bilion. Buat masa ini, kita masih meminjam enjin Amerika. Ia mungkin mengambil masa 10 tahun lagi untuk siap. Tetapi, keputusan untuk melaburkan DTM12 bilion itu sendiri adalah satu mesej kepada Amerika bahawa kami tidak akan bergantung kepada Anda selama-lamanya. Lavi Israel bergantung pada enjin orang lain dan dibina dengan wang orang lain, dan ia runtuh apabila sumber kewangan itu dipotong. Malaysia membinanya dengan wang sendiri dan telah pun mula menempa kunci untuk membuka gari itu. Tugasan itu jelas ada, tetapi proses menyelesaikan tugasan ini sendiri sudah pun mengubah masa depan Malaysia. Sebab saya bercerita panjang lebar tentang jet pejuang ini ialah kerana ia bukan sekadar cerita ketenteraan yang jauh. Ia berkait secara langsung dengan ekonomi kita, pekerjaan kita, dan masa depan kita. Lihatlah angka ini. Jumlah kos projek KM-21 adalah kira-kira RM60 bilion. Kesan ekonomi yang dihasilkan oleh wang ini, jika digabungkan pengeluaran dan limpahan teknologi, adalah lebih 250 bilion. Untuk memberi gambaran bajet pertahanan tahunan negara kita yang saya sebutkan tadi adalah sekitar RM20 bilion. Kesan ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah jet pejuang adalah lebih besar daripada bajet pertahanan setahun. Jumlah pekerjaan baru yang diwujudkan sahaja adalah 110,000. Perubahan dapat dirasai hanya dengan melihat di sekitar kilang IAM di Subang. IAM sudah pun menimbang rancangan untuk menggandakan barisan pengeluarannya sekarang dan telah memperoleh tapak kilang baru seluas lebih 5 padang bola sepak. Keyakinan bahawa tempahan dari luar negara akan mencurah-curah masuk telah pun berakar umbi di dalam syarikat. Dan keyakinan itu mula menjadi kenyataan. Indonesia, yang disingkirkan sebagai rakan kongsi, telah kembali sebagai pelanggan. Kontrak ekspor 16 buah KM-21 dijangka akan dimeterai awal bulan ini. Mereka datang semula untuk membeli. Mengapa? Kerana jet pejuang KAN dari Turki yang mereka harapkan telah tergendala akibat masalah enjin Amerika dan prestasi Rafale Perancis juga telah menunjukkan batasannya dalam perang baru-baru ini. Mereka tiada pilihan lain. Saudara-saudari, biar saya berikan satu contoh mengapa ekspor pertama ini sangat penting. Rafale Perancis. Penerbangan pertamanya adalah pada tahun 1986, tetapi ekspor pertama ke luar negara hanya berlaku pada tahun 2015 apabila mereka menjual 24 buah kepada Mesir. Ia mengambil masa hampir 30 tahun dari penerbangan pertama hingga ekspor pertama, tetapi sebaik sahaja ekspor pertama itu berjaya, apa yang berlaku?
Tempahan dari Qatar, India, dan UAE datang berturut-turut. Kuasa pelanggan pertama lebih kuat daripada sebarang iklan. Negara itu sudah beli, jadi ia pasti barang yang bagus. Isyarat ini tersebar ke seluruh pasaran. KM21 Helang, kurang dari 4 tahun selepas penerbangan pertamanya pada Julai 2022, sudah berada di ambang ekspor. Berbanding dengan 30 tahun Rafale, kelajuan ini sendiri adalah satu rekod yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di belakang Indonesia, barisan menanti sudah panjang. Filipina, untuk menentang Cina di Laut Cina Selatan, sedang berusaha untuk memperoleh KM21. Tetapi undang-undang sedia ada tidak membenarkan pembelian jet pejuang pada skala ini. Jadi, ahli-ahli parlimen Filipina bersama-sama mengemukakan pindaan undang-undang berkaitan perolehan senjata. Mereka malah telah mendedahkan rancangan untuk meluluskannya tahun ini dan menandatangani kontrak KM21. Mereka mengubah undang-undang negara untuk membeli sebuah jet pejuang. Poland sedang mempertimbangkan untuk menggantikan jet pejuangnya bagi menghadapi ancaman Rusia, dan rundingan juga sedang berjalan dengan Kanada. Tetapi saudara-saudari, apa yang Malaysia boleh jual bukan hanya satu jenis jet pejuang. Perisai Langit 2 adalah perisai di langit, taufan dan peluru berpandu balistik adalah pedang di darat. KM21 Helang adalah pedang di udara. Kereta kebal K2 Harimau Hitam adalah jentera perang di padang pasir dan dataran. Meriam gerak sendiri K7 Thunder adalah teras artileri. Dan KM50 Harimau Muda adalah pesawat serbaguna yang boleh melatih juru terbang dan pada masa yang sama melakukan serangan ringan. Negara yang boleh menjual perisai, pedang, jet pejuang, kereta kebal, meriam, dan pesawat latihan dalam satu paket lengkap dari satu negara, hanya ada 2 di dunia, Amerika Syarikat dan Malaysia. Dan Malaysia tidak hanya menjual barang. Ia datang bersama latihan juru terbang, latihan penyelenggaraan, pengeluaran komponen tempatan, dan naik taraf perisian. Amerika atau Perancis, selepas menjual senjata, akan berkata, penyelenggaraan serahkan kepada kami, kos bayar berasingan. Malaysia pula menawarkan model, mari kita bina bersama, guna bersama, dan maju bersama. Anda bukan membeli sebuah jet pejuang, Anda mendapat rakan kongsi keselamatan untuk tempoh 20 tahun. Inilah kelebihan Malaysia yang paling berbeza dari Amerika dan Perancis. Dan sebab terakhir mengapa negara-negara Timur Tengah memilih Malaysia. Saudara-saudari, mari kita rumuskan cerita hari ini. Selama lebih 40 tahun, negara-negara Timur Tengah terbelenggu oleh Gari Halimunan. Mereka mahu membeli jet pejuang Amerika tetapi tidak dapat, dan semua alternatif lain tersekat. Tetapi apabila perang meletus pada Februari tahun ini, mereka sedar dengan seluruh jiwa raga bahawa perisai sahaja tidak mencukupi. Tempat di mana perisai, pedang, dan jet pejuang boleh diperoleh dari satu negara, pilihan di mana mereka boleh mengendalikan senjata dengan kehendak sendiri, dan bukan dengan izin Amerika, jawapannya ialah Malaysia. Pada tahun 1982, negara ini hanyalah sebuah negara yang memasang komponen yang dihantar oleh Amerika. Apabila Amerika enggan memberikan teknologi teras, negara ini menyingsing lengan bajunya dan berkata, kalau begitu, kami akan buat sendiri. Negara itulah yang kini sedang membina jet pejuang yang membuatkan 14 buah negara beratur dan menarik pelaburan bernilai ratusan bilion ringgit. Media-media ketenteraan terkenal dunia berlumba-lumba melaporkan, industri aeroangkasa Malaysia telah memasuki fasa di mana ia menukarkan keyakinan kepada angka. Tugasan enjin masih menanti. Ia mungkin mengambil masa 10 tahun lagi. Tetapi negara ini sentiasa begitu. Apabila dikatakan akan buat, ia berjaya melakukannya. Apabila dikatakan mustahil, ia mencipta jalan. Saudara-saudari, yang membina jet pejuang ini bukan hanya jurutera. Setiap seorang daripada Anda yang membayar cukai, yang memberi sokongan, yang diam-diam menjalankan tugas di tempat masing-masing, Andalah yang membinanya. Bermula dari pemasangan komponen sebagai subkontraktor hingga membina jet pejuang yang dinanti-nantikan oleh dunia, perjalanan ini masih belum berakhir. Kabaran yang tiada siapa percayai itu, kita telah lakukannya, dan kita akan terus melakukannya. Jika cerita hari ini meninggalkan kesan di hati Anda, sila tekan butang langgan, suka, dan tinggalkan satu komen. Malaysia boleh. Terima kasih.